Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wafakat Johor. Saya pemilik nama Qurratu Aini binti Zainuddin, berusia 12 tahun pada tanggal 27 Mac ini. Saya kini sedang belajar di Sekolah Kebangsaan Seri Senaran Cokong, Ungkup, Pontian Johor yang terletak di kawasan penghujung benua Asia. Kod sekolah saya ialah JBA 6014. Saya gemar membaca buku pelbagai tema, terutamanya kisah penyiasatan dan sejarah. Dalam video saya selama 5 minit ini, saya akan berkongsi cerita tentang sebuah buku yang pernah saya baca. Lebat sungguh si pohon duku, jatuh buahnya di atas papan. Jijiknya najis dadah, judulnya buku. Pelbagai pengajaran memandu kehidupan. Buku ini memaparkan persoalan utama iaitu masalah gejala sosial dalam kalangan remaja di sekolah. Novel bersiri kembali ke pangkuan jalan ini sangat menarik dan syarat dengan pelbagai isu persoalan yang mencetuskan berbagai pengajaran untuk para pembacanya. Novel hasil tulisan Syahrina Aisyah yang diterbitkan oleh Cipta Publishing ini muncul di pasaran pada tahun 2003. Naskah ini dikategorikan dalam kumpulan fiksyen Melayu yang sesuai dibaca oleh semua peringkat usia. Novel sebanyak 116 halaman ini digarap untuknya dalam 12 bab. Mari bersama-sama saya untuk mendengar dan menelusuri cerita ini dengan penuh penghayatan. Novel ini mengisahkan tentang hidup remaja Ahfad, Murali dan Taufik. Remaja yang mengalami masalah sosial. Di sekolah, mereka memeras ugut murid-murid untuk mendapatkan wang yang lebih banyak. Seperti yang kita sedia maklum, jenayah ugut ini sering berlaku dalam kawasan kumpulan remaja di sekolah. Dalam hal ini, guru besar dan pihak polis juga sangat memegang peranan penting untuk membanteras masalah sosial di sekolah. Kesan jenayah bukan kecil impaknya terhadap si penjenayah sahaja, namun orang yang berada di sekeliling juga. Isu berbalas dendam menambah buruk situasi. Ditambah lagi dengan kesan ke atas penguasaan pembelajaran murid sebagaimana yang berlaku ke atas Ahfad dan rakan-rakannya. Sibuk dengan kegiatan peras ugut, tidak sedar mereka harus menjalani pemeriksaan SPM. Keputusan yang diterima mereka gagal dan tentunya hal ini mengecewakan ibu bapa mereka. Persoalan hidup remaja ini diceritakan bermula akibat pengabaian ibu bapa yang sibuk mengumpulkan wang sehingga mengabaikan anak-anak mereka. Biarpun ibu bapa sudah mula sedar dengan kesilapan tersebut, namun tentu nasi sedang menjadi bubur. Bukan setakat itu, remaja yang gagal dikawal akan terjebak dalam perjalanan yang lebih mengerikan iaitu dadah dan kongsi gelap. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Kisah Ahfad ditangkap dan dipenjarakan serta mendapat berita ayahnya disahkan marah otak. Bagi sudah jatuh ditimpa tangga, anak yang diharapkan membantu keluarga akhirnya ke penjara. Akhirnya, ayah Ahfad meninggal dunia tanpa sempat melihat Ahfad berubah. Biarpun keinsafan datang, namun kisah silam tentunya menghantui kehidupan. Pada akhir cerita ini, Ahfad dan ibunya berjaya memajukan sebuah restoran peninggalan arwah ayahnya. Naskah yang syarat dengan berbagai pengajaran ini menekankan tentang betapa sekali terjebak dalam najis dadah amat sukar untuk seseorang itu keluar daripada pengaruhnya. Ini disebabkan dadah memberi kesan ketagihan yang luar biasa. Harta boleh dicari, namun kasih sayang yang hilang memberi kesan yang menghancurkan seseorang. Novel ini mengingatkan ibu bapa agar tidak terlalu mengejar kekayaan sehingga mengabaikan tumpuan terhadap anak-anak. Sebaik-baik sahabat ialah orang yang tidak pernah berubah meskipun zaman berubah. Justeru ikatan dan jiwa sebuah persahabatan antara Taufik, Ahfad dan Murali digambarkan dalam cerita ini. Namun, pesan saya, yang baik jadikan panduan, yang buruk jadikan sempadan. Garapan novel ini sangat menarik kerana bahasa yang mudah difahami dan disusul dengan unsur-unsur suspense yang membuat pembaca ini cepat mengetahui penamat cerita ini. Lebih daripada itu, naskah ini wujud untuk menyampaikan ilmu dalam konsep 2 dalam 1, yang mana pembaca boleh membaca cerita, mendapatkan pengajaran, malah para pengguna buku ini boleh menjadikannya sebagai buku aktiviti. Hal ini kerana penulis telah berkongsi maksud perkataan di ruang glosari serta menyisipkan 8 soalan pemahaman untuk dijadikan sumber latihan pembelajaran. Tanya penulis kerana memberi ilham untuk saya menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum.